A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, ayahanda dan bunda, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Jawapan sihat ini untuk pengetahuan sidang penonton sekalian, kami masih lagi berada di Yan dan kami berada di perkarangan rumah Tuan Haji Mawardi bin Tuan Haji Mawardi bin Datuk Paduka Haji Abdullah. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, hari ini kita masih lagi meneruskan bincangan kita tentang Maulidur Rasul. Bila sebut kata Maulidur Rasul, ada beberapa perkara yang saya nak kongsi dengan semua yang hadir hari ini, dengan satu perkara supaya kita ambil manfaat kita. Apa dia? Bila sebut Maulidur Rasul, kita tak akan terlepas daripada menyebut satu perkataan, iaitu selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, tuan-tuan tengok saya cerita dekat tuan-tuan. Pertama sekali, ulangan. Ni ulangan. Saya tahu tuan-tuan semua tahu dah. Ulang saja. Apa dia? Tidak ada ibadah yang Allah Ta'ala buat melainkan yang Allah Ta'ala buat. Yang Allah Ta'ala buat ibadah itu ialah selawat. Allah suruh kita semayang, Allah tak semayang. Allah suruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah suruh kita zakat, Allah tak zakat. Allah suruh kita haji, Allah tak buat haji. Tapi Allah suruh kita selawat. No. Dia mula dengan diri dia dulu selawat. Yang kata Allah Ta'ala tu. Apa dia Allah kata? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jom kita selawat sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada ibadah yang Allah Ta'ala buat melainkan selawat. Tuan-tuan tengok saya. Bila kata macam tu, selawat ini dia ada satu benda yang special. Apa dia? Man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyar. Siapa selawat kat aku sekali, aku tak selawat kat dia. Yang akan selawat balik dekat dia adalah Allah Ta'ala. Siapa selawat kat aku sekali, Nabi kata, Allah selawat dekat dia 10 kali. Kata Imam Sakhawi dalam kitab dia, kalau Allah selawat sekali sahaja untuk kita, kita bahagia dunia akhirat. Allah selawat sekali saja mai dekat kita, kita bahagia dunia akhirat sekali. Tapi tak, yang ni Allah selawat sekali kah? Bukan. Saya kata berapa kali tadi tuan-tuan? 10 kali. Salah satu, saya boleh pecah kat tuan-tuan 10 ni.
saya boleh pecah kat tuan-tuan salah satu dia. Sebelum tu orang nanti tanya, Ustaz duk cerita selawat. Hak hari ni bukan orang selawat, orang qasidah. Qasidah termasuk sekali ke dalam selawat? Jawapan dia ya. Kata Profesor Dr. Afifi Al-Akiti. Profesor Afifi Al-Akiti adalah salah seorang ulama Malaysia yang ada di luar negara. Dia bertugas sebagai fellow di University Oxford dalam pengajian Usuluddin kalau tak salah saya. Profesor Afifi ada dalam majlis selawat saya. Dia kongsi dengan saya kongsi balik dengan tuan-tuan. Dia kata apa? Qasidah adalah sebahagian daripada selawat. Maknanya salah satu cara nak selawat, kita boleh baca dalam bentuk qasidah. Contoh, kalau kita baca qasidah, ada satu lirik qasidah tu kita akan kata apa? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimin. Tu? Wahai Tuhan, sampaikan selawat dan salam buat kekasih kamu, makhluk yang paling terbaik di kalangan semua makhluk. Tu sama macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam dan selawat kamu kepada penghulu kami Rasulullah. Sama. Cuma dia tukar dalam bentuk irama dan lagu supaya kita boleh baca tanpa kita rasa jemu. Contoh, saya bagi contoh. Tuan-tuan kalau tahu qasidah ni, tuan-tuan sambung bacaan saya, okey? Salla alaika Allahu ya Adnani. Sambung tuan-tuan. Watan dulillahi alladhi a'tani hadzal ghulama at-tayyibal ardani. Apa dia? Saja nak tanya belah ibu. Ibu-ibu baca qasidah tu tadi, last kali baca masa bila? Sebelum hari ni baca, last kali baca bila? Ada sebulan lepas ada? 2 bulan lepas ada tak? Lama Ustaz. Setahun lalu dah. Hari tu baca tahun lepas pasal anak saya akikah. Tak. Saya nak bagi tahu kata apa? Cuba tengok macam mana orang-orang tua dulu buat kat kita. Dia bagi jerap dalam hati kita tu. Anytime, petik je lagu tadi, semua orang boleh baca. Anytime, petik lagu tadi, semua orang boleh baca. Pasal apa? Tak jemu. Dia lekat dalam sini. Dia lekat duduk dalam sini. Tu. Jadi saya beritahu, qasidah adalah salah satu pecahan daripada selawat. Baik, saya tunjuk contoh. Nabi kata, siapa selawat dekat aku sekali, Allah selawat dekat dia 10 kali. 10 kali tu saya cuba pecah dekat tuan-tuan satu persatu, insya-Allah selepas ini. Hadza wabillahi taufiq. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don dan kita berada di Yan dan kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraihkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya sambung tadi. Allah selawat 10 kali kepada satu orang bila dia selawat sekali kepada Nabi. 10 kali selawat. Tuan-tuan tengok yang saya nak bagi contoh ni, saya bagi contoh yang ada depan mata. Bukan kata yang tu yang Allah Ta'ala tetapkan. Bukan kata yang tu yang Allah tetap. Bukan. Hak ni saya bagi pecahan dia. Contoh. Apa dia? Kalau kata 10 kali tu Allah selawat dalam bentuk yang lain-lain, saya boleh bagi contoh kat tuan-tuan. Pertama sekali, P. Ramlee. Tan Sri P. Ramlee. Tolong Ustaz, dalam rata-rata ni, duk ada ni, cameraman duk ambil ni, saya nak tanya. Siapa yang dalam ni, perkarangan kita ni, yang tak kenal P. Ramlee, tolong angkat tangan. Bohong sangat Kalau ada yang angkat tangan tu, mak dia katok pula dah.
Mak dia kata, dah hang tak kenal, aku duk bagi hang tengok tiap hari Senin tu. Tengok tak reti tak. Mak dia marah. Pasal apa? Dia kata dia tak kenal, wahal dia duk tengok selalu. Pasal apa? Semua orang kenal P.Ramlee. Saya nak tanya tuan-tuan. Maaf ni bukan nak hina, bukan nak kata apa. Tak, nak tanya. P.Ramlee ustaz kah? Tak. P.Ramlee itu siapa? Seniman. Seniman saja tuan-tuan. Tapi Allah bagi kepada dia. Ini barakah. Barakah ziyadah ilal khair. Bertambah kepada kebaikan. Daripada dulu zaman mungkin boleh jadi Tuan Haji Mawardi dan tuan-tuan yang ada depan ni, mungkin zaman tuan-tuan bila tengok, mungkin masa yang tengok P.Ramlee dalam televisyen berapa orang aja, mungkin 1,000 orang, 2,000 orang. Tapi sekarang yang tonton cerita P.Ramlee boleh jadi ramai, hampir ratus ribu. Bertambah dan mendapat manfaat. Mendapat manfaat. Kalau tidak, mana orang boleh buat teater P.Ramlee? Mana orang boleh buat bintang P.Ramlee? Mana ada orang boleh buat siapa nak tiru suara P.Ramlee? Kalau tak ada, benda tu bertambah-tambah. Itu orang kata barakah. Maka Profesor Afifi beritahu kepada saya, ini salah satu bukti yang bila kata Allah selawat sekali dekat kita, itu bahagia dunia dan akhirat. Apa dia? P.Ramlee dia tak mau masuk pun dalam cerita dia selawat. Dia hanya ambil lirik, iramanya sahaja. Sebab ni baru-baru ni punya kan. Yang baru-baru ni punya kan. Talama ashku gharami ya nural wujud. Talama ashku gharami ya nural wujud. Wa unadi ya yatihami ya ma'dinal jud. وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود Alangkah indah di waktu pagi burung bersiul menari-nari. Sambung sikit tuan-tuan. Oi, tahu. Cerita apa tuan-tuan? 40 menyamun. Cerita apa? Alibaba? Allahu Akbar. Hanya ambil irama qasidah sahaja. Dia tak bubuh pun. Talama ashku gharami tak bubuh. Sebab ulama kata zaman P.Ramlee. Tuan-tuan jangan ambil zaman kita. Zaman kita ni tekan radio Kedah FM boleh dengar. Tekan radio IKIM boleh dengar. Tekan televisyen TV Hijrah boleh dengar. Rata boleh dengar. Zaman P.Ramlee dulu macam mana nak dengar qasidah? Bohong lah. Dulu pakai piring hitam, betul? Siapa yang ada tempat main piring hitam saja boleh dengar. Tu pun kalau dengar. Dan saya nak bagi tahu, adakah qasidah bubuh dalam piring hitam? Mana ada? Hancur usut bohong. Habis apa makna dia? Makna dia, P.Ramlee, dia pun daripada kalangan orang yang sentiasa duduk dengar majlis selawat. Pasal itu dia boleh ambil lagu tadi, imitate lagu tadi, bubuh dalam cerita dia. Hanya kerana dengan ambil itu, Allah bagi barakah pada cerita dia. Sampai hari ini orang tengok. Baru satu contoh. Contoh yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khair. Bila sebut selawat, selawat ini memuji Nabi. Tuan-tuan ambil seorang budak. Cerita ni selalu saya cerita sebab Profesor Afifi cerita dengan saya. Seorang budak perempuan duduk di luar negara, pakai lawa-lawa macam ini, ibu-ibu yang ada ni, cantik, baju kurung, baju ni, tudung. Duduk luar negara, tudung relah buang, baju berubah. Ni kain baju kurung tu dah jadi singkat, jadi skirt. Singkat. Ubah peribadi. Jadi budak, Allahu Akbar. Rambut tak usah kira, warna tak usah kira. Timbul budaya baru, minum arak pula. Duduk luar negara, siapa heran? Suatu hari dia bercinta. Bukan dengan orang Melayu, Mak Saleh. Cinta. Mak Saleh tu tinggal dah. Orang panggil apa? Meruntun jiwa. Fras menongging. Tak ada jalan penyelesaian. Minum arak. Pi bar minum arak. Minum. Habis minum.
Tiba-tiba dia keluar. Ni duk mabuk. Keluar bar, minum arak. Jatuh atas lutut ni. Rebah atas lutut ni. Melutut dia tu. Teriak. Oh, macam budak kecil. Menangis macam budak kecil. Pasal apa? Sebab ketika dia keluar tadi, berdepan dengan pintu dia minum arak tu, ada satu dewan. Profesor Afifi dengan kawan-kawan dia duduk dalam dewan tu. Mereka duduk baca qasidah dan selawat. Mereka duduk baca. Masa tu pintu dewan ni, kata profesor, terbuka. Tak tutup. Mungkin barangkali ada orang masuk sebelum tu, dia lupa nak tutup. Itu barakah lah. Terbuka pintu tu. Mereka duduk baca lagu-lagu hak lama. Jenis-jenis style lama ni. Tala'al badru alaina. Sambung lah tuan-tuan. Min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillah hidayah. Ini qasidah ni mahal tuan. Pasal apa? Tala'al badru alaina. Telah terbit bulan purnama bagi kita. Min saniyatil wada', daripada satu lembah nama Saniyatil Wada'. Tuan-tuan, sekali lagi ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Sambungan dia apa tuan-tuan? Wajabah alai, wajib syukur ke atas kita. Wajib syukur atas umat manusia kerana kelahiran baginda Nabi sallallahu. Perempuan tadi ni, budak perempuan ni, dengan skirtnya, dengan mabuk ni apa, dia keluar bar tadi, baru lepas putus cinta, lelaki tu tinggal dia. Dia jadi rasa tak berguna, dia keluar daripada tadi. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan satu je. Kok saya salah baca ke apa? Tuan-tuan beritahu saya. Tuan-tuan biasa dengar tak satu hadis atau apa-apa yang mengatakan, siapa minum setitik arak, apa akan terjadi pada dia tuan-tuan? Tidak akan diterima selama berapa amalannya? 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Semua biasa dengar. Nombor 40 tu tuan-tuan biasa dengar tak? Maknanya 40 ni banyak ke sikit tuan-tuan? Banyak. Budak perempuan tadi bukan minum setitik tuan-tuan. Bergelen dia minum. Tak sungguh. Bergelen dia minum. Bila dia keluar tadi daripada dewan, dia jatuh atas lutut dia, dia teriak. Sebab apa? InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup, dan kita sedang meraihkan Maulidur Rasul sallallahu. Aiwah, budak perempuan tadi, dia jatuh atas lutut dia, dia teriak. Sebab bila dia duduk, dia keluar daripada pintu bar, hak tempat dia minum arak. Kumpulan qasidah, baca qasidah lama. Qasidah tadi, dengar elok. Qasidah tadi terdengar di telinga dia. Dia tak baca tuan-tuan. Dia hanya terdengar qasidah sahaja. Qasidah lama-lama itu membuatkan dia teringat kepada mak dengan Tok Wan, Tok Nek dia yang duk baca dekat dia masa dia kecil-kecil. Bila dia dengar masa dia keluar tadi tu, dalam duk mamai tu tuan-tuan. Dia dengar tu, dia teringat kat mak dengan Tok Wan dia masa tu. Dia menangis terus. Sebab apa? Dia sedar diri dia telah lupa diri. Bila dia jatuh, dia menangis tu, dia berjalan pelan-pelan, dia bangun, bawa diri dia, dia pergi ke belakang pintu dewan. Dia sandak kat pintu tu. Malam tu kumpulan qasidah, baca qasidah. Malam tu juga dia duduk dengar. Tapi dia tak masuk dalam pasal dia pakai skirt pendek tuan-tuan. Dia malu, dia duduk kat pintu, dia menangis duduk luar pintu tu tuan-tuan. Bermula daripada hari tu, dia yang minum bergelen-gelen arak tu tuan-tuan, Allah ubah bukan sebab selawat. Dengar saja tuan-tuan. Dengar saja selawat. Dia ubah diri dia. Bermula daripada hari tu, dia jadi ahlu zikir, berkeluarga, ada anak pinak, jadi orang bagus. Tu saya ulang balik yang Syekh
Sakhawi sebut tadi, jangan kata selawat 10 kali. Allah selawat sekali kat kita, bahagia dunia akhirat tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kata, orang yang fakir adalah orang yang bila dengar nama aku, dia tak selawat pun dekat aku. Sedangkan bila selawat kat Nabi sekali je, Allah nak bagi macam-macam dekat kita. Hak tadi saya bawa dua cerita pecahan daripada 10 selawat. 10 selawat yang Allah bagi kat kita tu, satu, dia bubuh dalam cerita dia barakah. Dia bubuh dalam hidup dia baru dengar saja, Allah bagi hidup dia berubah jadi orang bagus. Kita tak bawa lagi cerita ulama-ulama lain yang mana Allah ubah hidup mereka, buat bagi mereka kejayaan mereka, orang yang berjaya dalam belajar. Tak cerita lagi. Ada 10 benda tuan-tuan Allah selawat kat kita. 10 tuan-tuan, bukan 1, 10. Marilah sama-sama kita selawat sekali kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Seperti biasa, kalau episod sebelum tu pun saya ambil bab yang terakhir, saya bagi nasihat. So sama juga. Saya ambil bahagian ni, saya nak bagi nasihat kat diri saya, keluarga saya yang menonton, tuan-tuan semua yang hadir dan sidang penonton sekali. Apa dia? Sunnah Nabi ajak kita menghargai antara satu sama lain. Tuan-tuan dengar elok-elok nah. Sunnah Nabi ajak kita hargai antara satu sama lain. Tuan-tuan bukalah lembaran sirah Nabawiyah. Nabi akan ajak macam mana nak hargai kawan-kawan kita. Paling tak pun hadis ni masyhur, orang semua hafal. Apa dia? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Takkan beriman seseorang, maknanya tak sempurna iman dia, kalau dia tak sayang diri kawan dia macam mana dia sayang diri dia sendiri. Kita mau orang hargai kita, kita kena hargai orang. Tuan-tuan tengok, saya nak bagi tahu. Hari ni dunia mengajak kita supaya kita saling tidak menghargai. Sebaliknya dunia mengajar kita memerah sungguh-sungguh orang bawahan kita, kawan-kawan sekitar kita, orang kampung kita, untuk kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Tuan-tuan tengok, saya betul-betul saya nak sebut kepada tuan-tuan semua yang hadir dan yang menonton, Nabi ajak kita appreciate salah satu di antara kita. Saya nak guna perkataan ni. Tuan-tuan ingat tak masa kita kecil-kecil dulu? Dulu masa saya kecil-kecil, masa tuan-tuan kecil-kecil, kita tengok cerita, kita ambil kain lampin saja tuan-tuan. Kain lampin saja tuan-tuan. Bentang kain lampin tu kita qibah, kita ikat dekat leher kita, tiba-tiba kita bertukar menjadi Superman. Duduk atas sofa, pijak tang ujung ni, kita terjun macam kita nak jadi Superman. Kita tengok Batman, kita pakai topeng dia, terus rasa berubah jadi Batman. Pukul habis semua orang. Hak mak kita pun kita pergi bagi kat mak kita. Dia penampak kita, Batman pun kalah. Orang perempuan, masa kita kecil-kecil dulu, kita tengok mak kita punya gincu. Kita ambil gincu mak kita, kita lumuk atas muka kita. Bukan pakai gincu, lumuk. Buh ni. Habis jadi Joker. Buh tu. Tengok cermin. Renyeh. Senyum, renyeh. Oh, kira lawa tu bagi dia. Lawa dah bagi dia. Dia pun keluar tunjuk kat mana. Mak. Abah. Hak mak dia, astaghfirullahalazim. Tak apa. Tengok saya. Saya tak habis cakap lagi. Saya nak kata apa? Kenapa dulu masa kita kecil-kecil, biarlah orang kata apa pun, kita sangka kita Superman, kita terus jadi Superman. Kita sangka kita lawa, kita terus jadi lawa. Tapi pasal apa hari ni bila kita sangka kita boleh buat, tapi bila orang kata hang tak usah buat lah, bukan boleh pun, kita terus jadi down. Adakah diri kita masa kecil-kecil dulu itu lebih bagus daripada diri kita sekarang? Sebab dulu orang kata apa pun kat kita, aku tutup topeng aku Batman, aku adalah Batman.
Lah ni, aku nak jadi orang hebat di dunia ni. Tapi member aku kata, hang tak sah. Terus kita jadi down. Sedangkan dulu kita bodoh. Lah ni kita cerdik. Rupa-rupanya diri kita yang bodoh itu lebih bagus daripada diri kita yang sekarang. Kita hilang keyakinan diri. Sedangkan dulu kita kaya dengan keyakinan diri. Kita hilang jati diri. Sedangkan dulu kita kaya jati diri. Tak perlu banyak. Tak perlu lampin warna merah. Hanya lampin warna putih kita boleh berubah jadi Superman. Hanya dengan kereta kecil ayah kita bagi dekat kita. Kita boleh buat satu filem, satu gambaran di rumah kita untuk kita merantau dalam rumah kita jadi orang yang memandu kereta. Tapi hari ni bila kita nak jadi orang bagus dalam masyarakat, orang perendah kita, terus kita hilang yakin diri. Terus kita hilang jati diri kita. Pasal apa orang yang dulu masa kecil-kecil lebih bagus daripada kita yang besar sekarang? Dan bila orang tua-tua dulu dia dah terasa, maka dia terapkan pada anak-anak dia pula untuk menghilangkan jati diri mereka. Ini yang berlaku dalam dunia hari ini. Saya tak mau kawan-kawan yang ada di Yan dan yang menonton termasuk di kalangan orang-orang macam tu. Sebab tuan-tuan semua adalah mutiara yang berharga. Tuan-tuan semua adalah orang yang berharga. Sepatutnya Tuan Dio dan semua yang ada kena appreciate dengan mengatakan, di kampung saya, Yan, kalau penduduknya ada 1,000 orang, saya akan kata, saya bukan ada 1,000 orang. Saya ada 1,000 idea yang berkesan ataupun 1,000 idea yang bijaksana. Saya akan gunakan setiap idea yang ada daripada penduduk saya untuk kemajuan kampung ni. Tapi kita hari ni, macam mana keadaan kita? Di sekolah, macam mana cikgu dengan anak murid dalam kelas? Kita tak anggap mereka boleh bagi idea. Kita anggap mereka satu beban. Maka saya menyeru sekali lagi, salah satu sunnah Nabi, kita hargai sesama kita. Sebab setiap daripada kita berharga dan bernilai lebih mahal kerana Allah menyamakan kita. Siapa bunuh satu nyawa, dia seperti bunuh satu dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dengan barakah Maulidur Rasul, kita ambil pengajaran sedikit. Marilah sama-sama kita memanjatkan sekali selawat kepada baginda. Mudah-mudahan dengan keberkatan selawat tadi dapat menghapuskan dosa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadza wabillahi taufiq. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد